kau cakap lah, minta dia share apa semua dekat penonton. Okay, cuma dia akan lambat dalam beberapa seconds. Kalau dah stream bagi tahu Kalau dah stream bagi tahu takut tercarut ke apa. Dah stream dah. Is it? Facebook? Dah stream dah. Okay. Kita tunggu around 1 minute more bagi viewer masuk. Bagi viewer masuk kan. Oh, Gazi, you ada preview kan? Ada. You ada preview? Preview dapat apa? preview Facebook. Dah tengok? Aku nampak Facebook tapi aku off aku punya suara. Okay. Right, ready? Are we ready? Tu ada ni. Dah ada penonton lah. Yes. The problem is I tak ada preview Facebook dan I tak tahu ada komen ke apa ke. Tak apa, nanti sekejap lagi nanti I akan buka Facebook. Can you try turn on the Facebook? I open lagi satu laptop untuk Facebook untuk preview. Hai semua. Hai, Assalamualaikum and good evening everyone. Facebook, try Facebook. Facebook. Wait guys. Yang baru masuk tu, yang baru join kita, tolong share dengan kawan-kawan yang lain. Kalau boleh kita meramaikan lagi majlis kita pada malam ini. Majlis kita yang sederhana hari ini. Sekejap lagi kita akan bermula tentang kita punya series forum yang dianjurkan oleh Rumah Filem. Forum ni kita ada 4 series yang kita panggil sebagai Sini Forum. Sebenarnya kita dah plan Sini Forum ni dah lama, tapi alhamdulillah hari ni baru kita dapat jalankan siri yang pertama. Okay. Salam sejahtera perempuan. Saya dah nampak komen Facebook, so no worries lah. Okay, kalau you all ada komen ke apa ke, nanti boleh ajukan soalan dekat dalam komen lah. Okay, saya rasa kita boleh start kot. Nanti kita akan tengok dekat review Facebook lah nanti. Sebab nampak dekat sini komen kan, so okay lah. Cuba yang lain cuba try, guys, you guys boleh komen. Cuba tengok, saya nak tengok komen. Ada tak? Boleh tak? Nampak komen tak? Munir, boleh tak komen something? Komen something dekat orang. Berapa orang yang ada dalam Facebook page sekarang ni? Berapa orang yang sedang menonton kita di dalam Facebook live? Tekan satu. Tekan satu. Cuba tekan satu. Saya nak tengok berapa ramai yang ada dalam Facebook live. Hai semua, hai Mr. Gazi. Mr. Gazi is in the house. Ya, Mas sengit Afif, siapa? Afif That's the problem. Haji. I punya mirror. Okay. Thank you. Salam sis, salam. Hai. Mas saya sengit ke? Saya dekat luar, jadi saya terpaksa pakai mask. Salam sis, waalaikumsalam. Okay. Terima kasih yang sudi hadir pada malam ini. Nampak cuma ada delay beberapa minit. Memang akan delay beberapa minit. Okay, marilah kita bermula. Saya rasa kita dah boleh start sekarang. Razman Razak, terima kasih kerana hadir. Sebelum tu korang boleh share dulu dekat kawan-kawan tolong kongsi share dengan kawan-kawan supaya kita dapat meramaikan lagi view pada malam ini, supaya kita boleh bincangkan topik yang akan kita bincangkan nanti dengan lebih hangat. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jeff Samarun.
saya moderator pada malam ini. Kalau ada apa-apa soalan nanti korang boleh ajukan, korang boleh tanya soalan dekat ruangan komen. Hai Omar. Buat masa ni saya sedang bercuti belajar. Saya sedang menyambung pengajian saya di peringkat postgrad, doctorate. So pada malam ini kita ada 2 orang tetamu kehormat yang bukan biasa-biasa. Mereka ni berlatar belakangkan yang latar belakang mereka ni sangat unik. Seorang panel kita dari Singapore, and then seorang lagi panel kita dari Sarawak, Malaysia. So kami berharap dengan adanya forum ini dapat membantu dan kita dapat berkongsi ilmu tentang seni dan identiti. Malam ini kita akan bercakap tentang topik seni dan identiti untuk siri pertama Sini Forum Rumah Filem. Saya rasa semua dah boleh kenal saya, dah kenal saya siapa, jadi saya tak perlu perkenalkan diri saya siapa lagi. Kalau yang tak kenal tu nanti korang kenal lah, korang carilah saya dalam mana-mana social media, baca dekat Google ataupun newspaper yang ada dekat Malaysia ataupun Sabah, Sarawak. Okey, saya ingin memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Encik Abdul Walid Ali. Kalau boleh saya ingin mohon Encik Abdul Walid untuk perkenalkan sedikit tentang latar belakang Encik Walid, dan supaya kita punya penonton atau viewer kita malam ni dapat mengenali Encik Walid dengan lebih mendalam. Silakan Encik Walid, silakan. Okay, thank you Perma NJ. So basically saya pegiat teater, kebanyakan benda yang saya buat adalah berkaitan dengan teater. Tapi ada juga terlibat dalam pembikinan filem, lepas tu filem panjang, feature film, dan penggerak salah satu penggerak satu kolektif yang kita bina ataupun satu komuniti yang kita bina di Kuching untuk meraikan diskusi ataupun perbincangan tentang filem. And then saya juga seorang researcher untuk seni persembahan neo. So kebanyakan ataupun apa sahaja research yang saya buat adalah berkaitan dengan seni neo dan juga teater contemporary. So itu yang saya buat. Okay. Itu serba sedikit tentang latar belakang saudara Encik Abdul Walid Ali. Kalau mungkin Encik Abdul Walid dia punya connection dia agak terganggu because dia berada di kawasan kampung. Jadi kami mohon maaf jika ada sedikit technical error dekat situ. Tapi kalau ada apa-apa yang you all rasa macam tak dengar, nanti korang bertanya dalam soalan dekat komen nanti . Panel kita yang kedua, saya ingin mempersilakan Encik Abdul Ghazi Qudsi, seorang pembikin filem dokumentari yang award winner. Dia daripada Singapura, jadi saya tak perlu perkenalkan lagi. Saya minta Cik Ghazi untuk perkenalkan diri kepada penonton kita pada malam ini. Silakan Cik Ghazi. Hello semua, nama saya Ghazi Al-Qudsi, warga negara Singapura tapi sekarang menetap di Malaysia. Saya seorang filmmaker, maybe narrative and documentary, tapi dari segi filem saya lebih suka bercerita tentang diri saya sendiri dan juga kenalan saya. Jadi cerita-cerita panjang atau pendek semuanya evolve around dunia saya lah. Jadi secara ringkas itulah introduction saya. Okay, terima kasih Encik Ghazi. Sebagaimana yang kita tahu para penonton sekalian, malam ini kita akan bincangkan tentang seni dan identiti . Apa itu seni dan apa itu identiti . Jadi seni itu sebenarnya kalau buat untuk pengetahuan kita semua, maksudnya tu sangat orang kata sangat abstrak, sangat
luas maksud seni itu sendiri, dan juga identiti itu sendiri pun maksudnya atau definisinya juga sangat luas. Jadi kalau kita dapat bincangkan sedikit malam ini perkaitan antara seni dan identiti itu, jadi dia dapat membantu kita sedikit sebanyak untuk memahami apa itu seni dan apa perkaitan seni dan identiti, dan bagaimana dengan seni dan identiti itu nanti dapat membantu kita untuk kita menghasilkan karya-karya yang memberi makna yang tersendiri. Ya. Jadi saya untuk itu saya ingin mulakan perbincangan ini dengan Encik Ghazi tentang kefahaman ataupun secara general idea ataupun general meaning yang Encik Ghazi faham tentang maksud di sebalik seni itu. Apa maksud seni from your point of view, your personal point of view, secara ringkas. Boleh tak Encik Ghazi share dengan penonton kita malam ni? Okay, fantastic. Bagi saya seni tu adalah our understanding of seni tu besar. Setiap orang, setiap artis tu pemahaman seni dia berbeza. Tapi bagi saya seni tu adalah campuran antara reflection dan juga identity. Dan dengan campuran identity dan reflection ni, itulah menjadi satu apa yang kita panggil point of view. Dan kalau point of view tu kita tak dapat lari kerana dia sangkut paut dengan identity, di mana filmmaker atau seniman itu dilahirkan atau di mana dia berada sekarang, dan di situ juga jadi reflection. Bagaimana dia lihat society, bagaimana dia lihat persekitaran, itu semua reflection lah. Jadi bagi saya ialah seni itu adalah satu cantuman refleksi dan juga identity. Cuma seniman ni agak berbeza. Banyak seniman agak pakar dalam bidang medium masing-masing lah. Jadi bagi saya medium saya adalah filem. Dan ada orang juga ada dapat reflection dan point of view melalui painting, melalui arca. Jadi semuanya berbeza melalui medium saja. Okay. So di sini kita dapat memahami bahawa maksud seni itu sama aja sebenarnya, cuma yang membezakan dia adalah dari sudut medium. Betul? Faham. Maksud betul. seni itu bagi orang semua seni is seni, tetapi yang membezakan seni itu ialah dia punya medium dia. Dan juga tapi definisi seni pun berbeza bah? Ya, betul. Definisi setiap orang pun akan mendefinisikan seni itu berbeza-beza. Macam contoh, kalau kita tanya someone tentang what do you understand about politics? So different people will give a different answer, betul tak? So sama juga dengan seni itu tadi, sama dengan art itu. Tetapi nanti dia akan berbalik semula, yang saya faham nanti dia akan berbalik semula kepada dia punya medium dan juga dia punya content yang ada dalam medium tu, maksud yang ada dalam medium itu. Kalau filem, kalau painting, dan di situ baru kita dapat mengenali maksud yang nak disampaikan oleh pengkarya itu sendiri. Alright, terima kasih Encik Ghazi. Kita nak bertanya pula dengan Encik Abdul Walid tentang personal thought Encik Abdul Walid tentang seni dan identiti itu sendiri. Mungkin Encik Abdul Walid ada pandangan yang tersendiri tentang topik yang kita bincangkan malam ini, iaitu seni dan identiti. Silakan Encik Walid. Okay, so macam saya hopefully Encik Walid tidak lag lah sebab dia punya connection agak teruskan Encik Walid. Boleh kalau macam lag sangat aku tutup tutup cam je. Boleh dengar sound tak? Setakat ini boleh. Okey. Boleh okey smart. Okey, kalau macam seni macam seni kita tengok dia macam apa sahaja yang human buat lah. Maksudnya dia bukan proses daripada proses tu dan akhirnya end product dia. Dan orang kadang-kadang dia akan tengok dia akan tengok macam mana seni sebentar Cik, cuba Cik Walid tutup kamera sekejap. Mungkin dia mengganggu connection tu kalau kamera you turn on, sebab data tu akan lebih
data tu akan lebih, the usage of data tu nanti terganggu bila Cik Walid buka kamera. Cuba turn off dulu kamera. Hello? Hello, ya. Okay, dipersilakan. Silakan Cik Walid. Hello Cik Walid. Ya Cik Walid. Cik Walid. Hello. Okay, dapat dengar? Alright. Okay, dapat dengar. Teruskan. Okay. Minta maaf ya semua. Okay. Saya buat macam ni dulu kot. Supaya Okay. nampak macam smart Boleh, sikit. Okay. So, macam aku tengok ni macam aktiviti kreatif yang dibuat oleh manusia lah. Apa-apa saja aktiviti kreatif yang dibuat oleh manusia, human being. Macam contoh benda itu dia lebih kepada proses ataupun innovation. Maksudnya pemikiran kita yang lain daripada apa yang orang umum tengok. Dan kadang-kadang seni itu dia boleh menyelesaikan masalah. Kan, dengan adanya seni kita boleh menyelesaikan sama macam kes-kes yang berlaku dekat saintis-saintis yang ada di dalam dunia ni. Bila wujudnya elemen-elemen seni, kita dapat menyelesaikan banyak isu sebenarnya. Kalau you just fikir secara saintifik, ataupun you punya fikiran tu dia macam stuck untuk satu ideologi, kita tak mungkin adanya teknologi baru yang kita tengok sekarang. So yalah, selain daripada beauty, so seni tu dia macam menyelesaikan masalah lah. Saya tengok dari aspek itu kalau part saya. Ya Walid. Okay. Itu saja kan Cik Walid? Takut panjang nanti. Okay. Sebab saya hampir terleka dengan penjelasan yang diberikan oleh Encik Walid tadi tu. Okay. Kita dapat dengar di sini bahawa ada sedikit perbezaan antara seni yang maksud seni itu tadi yang diberikan oleh Encik Ghazi dan juga oleh Encik Walid. Bagi Encik Walid tadi, dia kata seni itu dapat menyelesaikan satu masalah, betul tak Encik Walid? Yes. Encik Walid? Ya. Dia sampai tahap tu lah. Kalau ada sampai beberapa ke tahap perkataan dia boleh sampai tahap menyelesaikan masalah. Ya, sampai ke tahap dia boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi kalau nak dikatakan seni itu boleh sampai ke tahap itu, yang menjadi kadang-kadang yang menjadi puncanya adalah dia punya isi dalam seni tu. Adakah kandungan ataupun medium itu yang membantu menyelesaikan masalah, ataupun nanti kandungan atau medium itu menjadi punca kepada masalah dan kemudiannya dapat diselesaikan? Boleh tak Cik Walid terangkan sedikit? Faham tak soalan saya? Okay, tadi cerita pasal konten. Konten maksudnya macam mana konten tu dan kita boleh menyelesaikan satu-satu isu. Tapi kadang-kadang sebenarnya dia bukan konten tu sangat pun. Kadang-kadang you just terjumpa secara tak sengaja pun keadaan tu. Contohnya macam elemen yang wujud dekat, saya rasa kalau macam dari aspek design, saya juga seorang designer, dari aspek design,
Nanti kita tengok macam Apple, macam mana Apple berfikir ataupun apa tu, company Apple berfikir, macam mana Steve Jobs itu berfikir. Yes, dia melihat benda yang dia buat tu adalah benda yang cantik lah. Tapi dalam masa yang sama, dia nak benda tu sangat praktikal. Maksud saya, kalau dia melihat dari aspek practicality, yes, dia boleh menyelesaikan masalah. Tapi kalau macam dia just beauty saja, dia macam satu kali je. Maksudnya, kalau saya nak bagi contoh, seperti mana yang you tengok dekat Gaudi punya architecture, okay, benda tu just satu bentuk kemegahan, nak tunjuk apa nama kepakaran ataupun kemahiran seorang arkitek. Dan juga nak tunjuk bahawa Barcelona tu ada banyak orang kaya yang sanggup membayar Gaudi duit yang terlalu banyak. And, tapi kalau kita tengok dari aspek dia punya practicality, benda tu dari aspek practical kita boleh tengok dari aspek congan lah. Okay, so dekat situ kita tengok konten. Tapi kalau kita nak kata konten tu betul-betul mempengaruhi, saya tak rasa macam tu lah. Konten tu mungkin boleh membantu bahagian praktikal, macam mana dia untuk orang tengok benda tu sebagai satu benda yang praktikal. Okay, terima kasih Encik Walid. Penonton kalau ada soalan boleh terus direct tanya dekat komen. Kalau ada apa-apa soalan kita boleh interrupt lah, maksudnya boleh tanya soalan kalau ada soalan untuk ditanyakan kepada kedua-dua panel kita pada malam ini, iaitu Encik Ghazi dan juga Encik Walid. Okay, kita teruskan dengan kita punya perbualan santai kita. Sebenarnya malam ni adalah forum yang sangat santai. Forum yang Rumah Filem anjurkan ni adalah forum yang sangat santai. Orang kata kita tak begitu bercakap tentang perkara-perkara yang sangat into deep dan terlalu mendalam. Sebab kita tahu audience kita ada level, pelbagai level. Jadi kita tak naklah bercakap tentang teori-teori yang berkaitan dengan seni, teori-teori yang berkaitan dengan identiti kan. Bercakap tentang ahli-ahli falsafah yang entah siapa-siapa nanti kan. Sebab bukan semua penonton kita berlatar belakangkan dari School of Art ataupun daripada sekolah seni. Jadi kita punya forum yang dianjurkan oleh Rumah Filem ni boleh difahami oleh setiap lapisan penonton. Jadi kita tak nak perbualan kita ni terlalu mendalam macam tu kan. So kita teruskan lagi dengan kita punya forum kita, iaitu macam seperti kata Encik Ghazi tadi, identity dan reflection itu adalah satu point of view kan. Jadi saya bukan tak faham. Saya kalau boleh Encik Ghazi boleh tak Encik Ghazi tu elaborate sedikit tentang identity dan hubungannya dengan seni, dan bagaimana Encik Ghazi boleh katakan dia sebagai satu refleksi ataupun point of view terhadap sesuatu. Okay, silakan Encik Ghazi. Ya. Selalunya bagi saya seni itu adalah kebanyakan seniman menjadikan seni itu satu ruang untuk berdiskusi. Jadi they start create artwork, whether it's going to be film ke atau going to be painting ke kan. Jadi apa yang dia ingin lakukan adalah berdiskusi bersama audience. And melalui itu dia kena ada point of view. Kalau point of view dia misal kata kebanyakan selalunya point of view dia akan be around this whole idea of politics. Ada yang tentang bagaimana the state of living, bagaimana kondisi, bagaimana cara kehidupan, dan semua ini akan didiscuss melalui satu pameran di mana the filmmaker akan buat konten di tentang itu, dan audience yang melihatnya akan dapat satu a state of mind mana dia faham apa
filmmaker itu sedang katakan, dan ia boleh berdiskusi melalui perfahaman aja lah, minda. Jadi misal kata kalau saya buat filem, walaupun saya di Singapura, seorang warga Singapura, saya menetap di Malaysia, saya lihat apa mungkin bukan kekurangan tapi apa yang berlaku dalam persekitaran saya yang saya rasa orang lain tidak dapat lihat. Saya gunakannya sebagai satu topik dan saya buat filem itu, dan harap-harap orang sekeliling yang melihat filem itu dapat menggunakan ia sebagai satu refleksi bagi diri mereka dan juga satu topik untuk mereka berbahas. Minta maaf Cik Gazi, saya hi kepada audience tadi, ada yang hi. Okay. So macam yang Cik Gazi kata tadi, refleksi itu datangnya daripada karya itu, yang mana audience boleh ada satu hubungan, maksudnya ada satu komunikasi antara pengkarya dan juga viewer, betul? Pengkarya dan juga penonton. So andai kata seperti contoh filem yang Cik Gazi hasilkan, yang award winning documentary itu bertajuk Temporary Visa, betul? Temporary Visa. Ada seorang viewer yang tak faham what kind of film that you produce. Apa ni filem apa yang you buat ni? So bagaimana situasi itu dapat Encik Gazi atasi, dan apa cara yang Encik Gazi boleh macam orang kata boleh memberikan explanation terhadap apa yang Encik Gazi cuba sampaikan dan apa yang Encik Gazi cuba terangkan kepada dunia melalui karya yang Encik Gazi hasilkan tu tadi. Because ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang faham dengan cara penyampaian yang dilakukan oleh Encik Gazi, yang dihasilkan oleh Encik Gazi. So bagaimana kalau Encik Gazi mendapat situasi yang begitu, dan mungkin ada situasi itu pernah berlaku sebelum ini kan? Jadi bagaimana? Bagi saya, mungkin saya kurang pasti tentang medium-medium lain kerana kepakaran saya adalah dalam filem. The key core function about filem yang saya selalu fikir adalah, or I always believe, is emotion. Dan emotion ni kita, walaupun kita buat cerita mungkin settingnya di Philippines, tetapi ibu dengan anak emosi dia sama. Ayah dan seorang atuk pun emosi dia sama. It's universal. So apa yang kita kena faham sebagai seorang pembikin, kita tak boleh kawal apa itu perspektif audience terhadap kerja kita. Tapi yang apa kita boleh buat adalah buat banyak cabang untuk mereka berbahas dengan diri sendiri. So misal kata seorang ayah yang kematian isterinya sedang membesarkan anak perempuannya. Jadi dari situ banyak emosi yang audience boleh relate. Ada yang mungkin dari keluarga yang bukan mungkin yang ayah-ayah yang dalam situasi itu dapat relate, atau mungkin daripada anak, perspektif anak juga boleh relate. Jadi semuanya kita tak boleh kawal, tapi kita presentkan atau kita sediakan benda yang banyak cabang boleh dibahaskan dengan orang mereka sendiri, dan at the same point they must understand that they are committed to want to be part of this art. Setuju pula tiba-tiba. Faham. Maksudnya saya faham apa yang cuba disampaikan oleh Mr. Gazi tu ya. Emosi itu adalah very universal, betul? Emosi itu adalah sangat universal. Jadi siapa yang boleh relatekan dengan apa yang cuba disampaikan oleh pengkarya itu, maksudnya dia dalam dunia yang sama, dia dalam satu point of view yang sama, dan dia dalam satu kefahaman yang sama. Dan bagi Encik Gazi tadi kata dia perlu ada banyak cabang, betul tak? Perlu ada pelbagai cabang. Jadi kalau kita ambil daripada point of view ayah,
kita akan rasa emosi yang lain. Kalau kita ambil daripada point of view seorang anak itu tadi, kita akan ada satu point of view yang berbeza, satu reflection yang berbeza. Jadi kita kena sediakan kepada audience pelbagai cabang pelbagai cabang emosi supaya nanti karya kita itu akan jadi satu karya yang universal. Dia punya emosi dia, universal emotion kita cakap tetapi itu kalau kita bercakap tentang refleksi dan point of view tadi kan. Okay, nanti yang topik yang ni saya nak cakap sebab dia sangat, orang kata sangat panas. Topik yang ni bukan sangat panas lah, dia sangat sensitif lah sedikit. Tapi nanti kita akan cerita tentang topik yang bukan topik lah, subtopik yang kita akan bincangkan sedikit tentang sense of belonging tentang sense of belonging. Itu nanti kita akan bincangkan. Tapi saya nak bertanya sedikit tentang saya dekat Encik Walid sedikit lah tentang Encik Walid punya pengalaman sebelum ni yang pernah menghasilkan banyak karya-karya drama pentas dan juga filem-filem, projek-projek filem pendek, dan juga ada juga yang baru-baru ni dihasilkan satu projek filem panjang yang kalau saya tak silap dihasilkan pada tahun 2020, tahun lepas. Jadi Encik Walid boleh tak terangkan sedikit tentang apakah perkaitannya antara identiti dan juga seni itu dalam setiap karya-karya yang Encik Walid hasilkan. Encik Walid. Okey, ini dapat dengar? Okey tak? Ya, dapat dengar. Okey, kalau tak putus okey lah. Saya sambung Kalau macam ada problem just bagi tahu supaya saya boleh stop kamera and then saya cakap. So pasal identiti okey, waktu saya mula-mula belajar dulu dekat UiTM dalam 6 tahun lah, first diploma, kemudian saya pergi belajar degree di UiTM, so 6 tahun kat situ. Itu sebenarnya proses untuk saya cari siapa diri saya dalam art. Maksudnya apa yang saya perlu buat dalam art dan apa yang akan bagi efek terhadap saya punya artwork. Okay. Tapi ada satu benda yang bila saya pergi UK tahun 2015 macam tu, and then berterusan saya banyak buat projek dekat overseas juga. Macam ada satu show tu saya buat tentang apa tajuk dia, how to read my map. So dia dekat situ bila saya pergi luar baru saya rasa macam okay, sekarang rupanya ini adalah benda yang saya hilang, dan rupanya benda ini yang saya sebelum ini saya tak ambil perhatian. Rupanya saya sebelum ini lebih banyak pakai topeng lain lah. Saya tak pakai topeng rakyat saya tak pakai topeng masyarakat saya. So benda tu bagi efek terhadap saya punya cara karya-karya saya seterusnya. Yang mana seterusnya saya pergi kepada okay, apa kata kalau saya buat karya-karya yang berkaitan dengan saya punya etnik ataupun karya-karya yang berkaitan dengan diri saya sendiri contohnya kan. Dan saya cuba communicate sebaik mungkin dengan penonton, sebab kalau teater punya bidang ini saya tengok kalau teater punya benda, dia kalau boleh dia ada satu give and take. Ni macam macam kedai kopi, dia punya sense tu sense dia macam perbincangan kedai kopi. Kadang-kadang kita mungkin akan hilang dia punya maklumat, kadang-kadang kita rasa macam hilang dia punya tumpuan. Tapi yang paling penting adalah supaya untuk elak kita punya kawan tu, kita bayangkan teater tu sebagai satu live performance dekat kedai kopi, kita sembang dekat kedai kopi. Kita bayangkan macam mana kita nak elak kawan kita tu daripada keluar ataupun mengelak daripada sembang lebih lama daripada kita dekat kedai kopi. Maksudnya sebagai seorang penonton lah pada saya. Sebab saya tengok bila kita cakap pasal identiti, kenapa orang tak berminat untuk melihat persembahan teater, dan juga kenapa orang rasa macam filem buatan Malaysia ataupun karya-karya buatan Malaysia ni macam tak sedap. Bukan sebab dia tak sedap, tapi sebab dia
sebenarnya gagal bawa sense of belonging tu. Rasa lokal tu gagal dibawa dengan baik. Dan benda itu saya tengok kalau dalam lokal punya filmmaker, kita ada Muhammad Khalid lah. Saya rasa Muhammad Khalid betul-betul berjaya dalam membawa acuan Malaysia dalam dia punya karya. So pada saya identiti dan juga diri ialah satu benda yang boleh untuk kita tunjulkan, okay? Tetapi dalam masa yang sama, selain daripada menonjolkan kita punya artwork berdasarkan diri kita, kita juga perlu ada satu discount, okay? Satu bentuk discount supaya penonton pun dapat follow kita punya cara kerja. Penonton pun dapat follow apa yang kita cakap, which is macam mana untuk penonton follow apa kita cakap. Saya rasa naratif ataupun jalan cerita itu yang paling penting lah. As long as orang faham dulu jalan cerita, dia akan berminat untuk lebih tahu benda-benda lain. Ya. Yeah. Okay. Alright. Kalau penonton ada soalan boleh tanyakan. Kita sentiasa menerima soalan. Kalau ada yang nak bertanya kepada panel-panel kita. Seperti mana yang dikatakan oleh Cik Walid dan juga Cik Ghazi tadi, bahawa seni dan identiti tu saya dapat concludekan ialah dia sangat berkait rapat dan juga dia sangat dia bukan satu benda yang penting tetapi dia satu benda yang perlu. Dia satu benda yang perlu kerana seni itu perlu bertunjangkan dengan identiti. Bagi saya punya pegangan hidup saya lah, seni itu perlu bertunjangkan dengan identiti, dan identiti itu selalunya dia akan hadir daripada pengkarya dan dia akan hadir daripada masyarakat. Dia bukannya sendiri. Identiti itu yang saya faham, dia bukannya sendiri. Dia tidak berdiri sendiri, dia bukan stand alone. Dia adalah satu kesatuan daripada masyarakat, individu dan juga orang kata kelompok dunia. Kerana di akhirnya nanti kita hidup dalam dunia yang sama, betul tak? Even kita mempunyai bahasa yang berbeza, kita mempunyai warna kulit yang berbeza, tetapi kita duduk dalam satu dunia yang sama. Kita tak duduk kat bulan, kita tak ada orang duduk dekat Marikh. Tetapi kenapa tiba-tiba suddenly identiti kita tu dipisah-pisahkan dan dia jadi satu orang kata jadi satu dibezakan. Itu kita boleh lihat, ini kita terlalu dalam lah ni kalau kita bincangkan tentang identiti dan seni. Itu kita boleh lihat tentang sejarah-sejarah yang telah berlaku sebelum-sebelum kita dan nenek moyang kita. Jadi itulah wujudnya identiti yang dibeza-bezakan itu ni. Tapi sebenarnya kita sama je manusia. Okey, untuk kita bezakan, untuk kita faham tentang lebih lanjut tentang identiti itu tadi, saya ada sedikit, orang kata kalau boleh kita bincangkan sedikit isu yang orang kata yang macam Encik Walid kata tadi, yang kita nak bincangkan tentang sense of belonging. Macam Encik Ghazi, contoh Encik Ghazi, kalau dulu Encik Ghazi belajar continue your postgrad di Bosnia, betul tak? Bosnia. Di Bosnia, di bawah mentorship Belata. Dan waktu tu Encik Ghazi adalah bukan lokal. Dan Cik Ghazi hidup di Bosnia selama beberapa tahun. Jadi di sana tu to live in other country, untuk hidup dalam dunia yang bukan dunia kita, bukan asal kita, maksudnya kita bukan dari country yang sama. Boleh tercetus satu idea untuk melahirkan satu karya yang orang kata memberikan makna yang begitu memberi impact dan memberi refleksi dan emosi kepada penonton yang melihat, kerana samalah situasi dia dengan situasi saya, macam tu. Faham tak? Jadi benda tu bukan berlaku kepada Encik Ghazi tetapi berlaku kepada semua orang sebenarnya,
yang memiliki satu point of view yang sama dan emosi yang universal tadi tu. Jadi boleh tak Cik Ghazi cerita sedikit tentang pengalaman Cik Ghazi yang berada di sana selama beberapa tahun dan bagaimana dapat menghasilkan filem itu dan bagaimana filem itu dapat dihasilkan, dan apakah dalam konteks sense of belonging tu tadi, adakah Cik Ghazi memang nak buat filem tu begitu ataupun bagaimana? Yang belum menonton nanti boleh baca secara detail lah, ada dalam nanti kita adalah yang pernah menonton filem Cik Ghazi sebelum ni, Temporary Visa, sangat beruntung lah. Yang belum menonton tu mungkin tak faham apa yang kita bincangkan malam ni, tapi lepas perbincangan ni mungkin you all boleh pergi cari filem tu kalau ada di Vimeo. Saya tak pastilah kalau Cik Ghazi ada buat screening, tapi mungkin berbayar, saya tak pastilah kan. Itu nanti boleh tanya dengan pada Cik Ghazi lah. Okay, Cik Ghazi persilakan. Bagi saya ini satu soalan yang saya selalu keep asking myself lah, kerana saya seorang yang tak suka duduk di negeri Singapura, negeri asal saya, mungkin kerana sifat atau nature saya yang suka mengembara. Bagi saya itu bukan satu masalah kerana apa yang saya ingin pamerkan adalah emosi. Dan untuk mendapatkan emosi itu atau untuk menceritakan emosi itu, saya harus fahami emosi itu dulu. So in a simple word, how can I ask, bagaimana saya nak suruh orang memahami emosi itu kalau saya sendiri tak memahami emosi itu? Kalau maybe saya share a little bit tentang Temporary Visa. Ia mengisahkan seorang lelaki yang berjatuh cinta dengan seorang wanita, tetapi kerana visa, dia terpaksa keluar negeri setiap 3 bulan untuk naikkan visa, renew visa dia, kerana dia tidak ada pas pelawat lah. Dia hanya ada pas pelawat dan tak ada visa betul. Dan saya pada masa itu, ini adalah kisah benar yang saya jadikan satu cerita, yang saya dapat emosi itu apabila saya bertemu dengan dua orang pasangan ini yang akhirnya menjadi para pelakon saya juga. Saya dapat relate dengan emosi itu kerana saya sendiri pada saat itu sedang ada hubungan long distance relationship. Dan apa-apa yang kita selalu berbahas sebelum kita bikin filem tu atau sebelum saya tulis skrip tu, kita sering berbahas bagaimana long distance relationship, apa yang ada dekat dalam long distance relationship, apa yang kita boleh pelajari, apa kesusahannya. Dan kita dapat lihat semasa diskusi antara saya dan pelakon saya, walaupun macam MJ cakap tadi, Encik MJ cakap, kita dari negara yang berbeza, culture yang berbeza, tetapi emosi kita tetap sama. Kita manusia tetap rasa benda yang sama. So dari situ saya terapkan, setiap kali saya nak buat filem, saya kena terapkan satu sifat di mana saya kena faham emosi itu sebelum saya buat, dan bila saya buat, saya mahu orang lain juga merasakan emosi yang sama apa yang saya rasakan. Dan dari itulah kita akan dapat create a universal theme, a universal emotion. Jadi ceritanya walaupun dia cerita itu di syutingnya di Bosnia, tetapi orang di Philippines atau orang di Malaysia semua boleh dapat memahami kerana emosinya tetap sama. Alright. Ada soalan daripada Encik Firdaus Balam ya. Soalan kepada Encik Ghazi. Bagaimana jika pengkarya ingin mencipta karya seni berdasarkan sebuah masyarakat, namun pengkarya itu sendiri bukan datang dari masyarakat itu? Apakah sukar untuk pengkarya itu dan berapa lama untuk pengkarya memahami sesebuah masyarakat tersebut? Wow, soalan ni ya sama lebih kurang saya lah. Situasi dia sama dalam keadaan situasi saya lah, di mana saya saya seorang pendatang, orang kata pendatang dari Melaya datang ke Sarawak dan bekerja di Sarawak. Jadi bila saya berada di Sarawak selama beberapa tahun, saya cuba memahami culture di sana, budaya di sana, dan saya masih tak dapat menghasilkan karya yang boleh mengidentifikan tempat masyarakat tu tersebut. Masih belum dapat lagi. Maksudnya
Macam itulah. Bagaimana ya Encik Ghazi? Macam soalan Encik Firdaus tadi. To me, ada banyak there are many different kinds of approach. Here we are talking about macam insider dengan outsider, pemahaman orang luar dan pemahaman orang dalam community itu sendiri. Of course, kalau kita nak cakap bagi mereka atau pembikin-pembikin yang ingin mengetengahkan isu-isu culture, isu-isu di mana pemahaman culture itu harus ada, it takes years. Mungkin it's always said that it's best if you are in the culture, in the community itself. Tapi bagi saya dah mungkin kerana saya selalu membuat filem-filem saya di luar negeri, saya dah dapat balancekan di mana apa yang saya ingin beritahu dalam cerita-cerita saya adalah emosi yang dilalui oleh karakter-karakter itu. Jadi saya straight away terus macam go to the characters yang saya berminat dan kita berdiskusi tentang emosi. And I think that it's very interesting. I take it as an advantage for me because apa yang mungkin diorang bilang adalah from an insider's perspective. Tetapi dengan saya punya outsider's perspective atau pemahaman orang luar, saya dapat melihat apa yang mereka lalui secara objektif. So saya tak terlalu terikat dengan atau budaya, culture diorang. Malah saya boleh dengan I take it from a neutral perspective, macam saya cakap, saya kurang kenal, malah saya gunakan proses itu untuk mengenalinya. Jadi dan slowly akan develop in my film. Kalau nak katakan berapa lama untuk pembikin filem untuk macam fahami satu culture atau community, it depends on the community itself and the filmmaker itself. Ada yang mengambil 1 tahun, ada yang mengambil 2-3 tahun, ada yang mengambil masa dalam 6 bulan je dah boleh buat. Yang pentingnya saya rasa pembikin filem itu sendiri akan dapat tahu satu perasaan dalam nalurinya yang mengatakan, okay, saya sudah ada enough information untuk saya atau bagi kalau macam saya sudah faham emosinya untuk saya bikin satu filem. Saya harap Encik Firdaus dapat mencerna ataupun memahami sedikit info daripada Mr. Ghazi tu tadi. Tapi betul lah, seperti mana yang Encik Ghazi katakan tadi, kita perlu memahami masyarakat itu sendiri sebelum kita nak membuat sesuatu yang datangnya daripada masyarakat itu, kontennya datangnya daripada sesebuah masyarakat tersebut. Even kalau kita nak kata macam nak duduk seperti kita nak memahami culture tu selama 10-20 tahun pun, saya rasa kita masih belum lagi ketengahkan apa sebenarnya budaya masyarakat itu sendiri. Tetapi apa yang kita boleh buat, seperti mana yang Encik Ghazi kata tadi, ialah kita boleh cari satu emosi. Sebab emosi tu dia boleh memberikan manusia memahami semua. Maksudnya boleh merasai semua. Tak kira apa bangsa, budaya dan identiti. So emosi itulah yang orang kata menjadi tunjang kepada identiti balik. Kan? Itu yang saya boleh relatekan lah, saya boleh fahamkan kepada penonton bahawa kita kena berbalik semula kepada emosi yang kita ingin sampaikan, even karya kita itu berlainan identiti dan berbeza pendapat atau berbeza budaya dan bangsa. Okay, terima kasih Encik Ghazi. Kita nak minta Encik Walid, kalau boleh Encik Walid kongsi sedikit pengalaman tentang Encik Walid berada di Cik Walid dulu dia pernah belajar di UK dia pernah belajar di UK selama beberapa tahun untuk menghasilkan dia punya thesis master dia di sana. Jadi mungkin di sana dia ada sedikit pengalaman untuk dia kongsikan tentang identity dan sense of belonging itu tadi yang boleh kita fahami serba sedikit. Silakan Cik Walid. Okay, bila kita cakap pasal sense of belonging ataupun identity, ini adalah satu benda yang dekat sana.
saya fikir kalau macam saya tunjukkan benda-benda yang benda-benda yang dah biasa orang buat dan benda itu orang assume ataupun orang fikir itu adalah identiti kita, saya fikir benda itu benda yang bagus, tapi sebenarnya benda itu tak bagus. Sebenarnya dia macam satu bentuk pelancongan, bukan pelancongan lah, satu bentuk interpretasi ataupun satu bentuk tunjukkan ataupun menunjukkan kita punya kebudayaan secara salah. Yang betul ialah bila kita dapat bagi tahu dengan jelas bahawa okay, this artwork is my artwork. Itu yang paling betul sebenarnya. Maksud saya macam dia bukannya macam okay, contoh kalau macam contoh saya nak buat karya berkaitan dengan Malaysia contohnya, dalam fikiran orang mungkin dia akan buat wayang kulit ataupun wau bulan ke itu layang-layang wau bulan tu, ataupun saya akan masukkan elemen-elemen macam puisi Usman Awang dan juga lagu-lagu tradisional tempatan. Tetapi benda itu sebenarnya kalau kita macam terlalu menunjuk sangat, dia tak cantik. Dia jadi macam satu iklan budaya yang silap lah. Kan? Dia macam satu iklan budaya yang tak sepatutnya dibuat. Tapi yang betul pada saya ialah bila macam lama-lama saya belajar, bila macam banyak orang discussions, nanti dia kata okay, wait, you just be yourself lah, dia kata kan. Orang kata kan, tolong jadi Wali Ali. Seorang lelaki moden yang ada darah Melanau, that's all. And you tunjuk je benda tu, and then rasanya orang akan lebih suka benda itu berbanding you cuba untuk menunjuk berlebihan apa yang you ada. Dia tak sampai sense tu. Dia kalau nak tunjuk kita punya budaya tu, dia sense tu dia kena ditunjuk dengan subtle lah. Subtle maksudnya macam macam smooth je. Kita punya apa macam tak tipu kan. Dia macam tak ada sense of penipuan tu. Kalau macam kalau macam ni orang American, Tarantino tu adalah identiti orang putih yang macam tu perangai dia kan. So dia nampak dia punya sense of rasa dia terhadap diri dia. Dan kalau you nak kata apa beza Tarantino dan juga British, mungkin you boleh tengok Shaun of Death oleh ataupun komedi-komedi yang style begitulah. Yang mana kalau macam saya rasa kenapa saya rasa beruntung study dekat UK dulu, sebab dia orang memang betul-betul nak menunjukkan budaya ataupun diri dia orang sendiri. Dan benda itu memang sampai akhirnya meresap juga ke dalam saya punya cara kerja ataupun cara artwork saya. Maksud saya kalau dia orang Newcastle, dia akan sedaya upaya tunjuk betapa Newcastle-nya dia. Kalau dia orang Chelsea misalnya, orang-orang kaya, elite di Chelsea, dia akan sedaya upaya tunjuk dia sebagai orang Chelsea. Dan benda itu saya rasa yang masih lack, yang orang Malaysia masih kurang. Yang mana kita kena tunjukkan lebih jelas benda-benda itu. Saya ulang balik tentang Muhammad Khalid lah kan. Sebab saya rasa dia yang paling jelas pun. Dia orang Perak yang dia tunjuklah semua perangai-perangai orang-orang Melayu secara subtle. Macam contoh ada satu scene, kalau tak silap saya dalam dia punya drama Gaza, dengan orang kampung dia macam meeting lah. Dia kata meeting, dan meeting dia macam dia kata macam mana nak selesaikan satu masalah di meeting. Dalam meeting tu Gaza dekat situ dia kata okay, saya cadangkan awak dan seorang lagi ni untuk pergi untuk menyiasat benda ni, dan kami duduk di sini. Benda tu memang sangat-sangat Malaysia. saya rasa benda tu dibuat dengan sangat subtle, dibuat dengan sangat kemas, sangat cantik. Dia macam penyihir pun ada, tapi dia buat dengan sangat-sangat clean. So benda itu yang saya rasa
perlu orang Malaysia ada dalam setiap karya mereka. Bukan bermakna dia orang kena jadi orang kampung apa, tak. Dia orang cuma perlu tunjuk sisi sebenar tetapi dengan cara yang betul. Itu yang saya nampak lah. Itulah saya rasa itulah dia betul lah. Apa yang Cik Walid sampaikan tadi tu dan pengalaman yang dia rasa sebelum ni berada di luar negara dan apa yang dia nampak di depan dia dan apa yang dia faham tentang filem-filem atau karya-karya yang dihasilkan di Malaysia ni, dan dia melihat kepada contoh Muhammad Khalid filem, dan bagi saya semua orang pun akan rasa benda yang sama. Semua orang pun akan bercakap, betul lah filem Muhammad Khalid, filem Abang Mamat ni memang ada kaitan dengan kita lah, atau filem Muhammad Khalid ni ada kaitan dengan certain people or certain masyarakat dalam negara kita. Jadi kelompok masyarakat tu, jadi dia tak semua berlaku, tetapi dia akan berlaku dalam beberapa kelompok masyarakat yang boleh relate apa yang cuba disampaikan oleh pengkarya dengan diri dia sendiri. Jadi orang kata siapa yang makan cili terasa pedasnya, itulah yang cuba disampaikan oleh Abang Muhammad Khalid tu. Banyak lagi pengkarya Malaysia yang orang kata dia ada authorship dia sendiri. Kalau kita tengok pelbagai filem, dia ada authorship dia sendiri. Pelbagai director, minta maaf, ada beberapa director dia ada dia punya signature dia sendiri, di mana setiap filem dia akan kita nampak, okey, ini adalah filem Muhammad Khalid, ini adalah filem yang beridentitikan Muhammad Khalid dan juga beridentitikan Malaysia. Tipikal Malaysia ataupun lebih secara baiknya tipikal Malay, filem-filem Muhammad Khalid tu tadi. Okey, kita tak banyak masa sebab kita punya forum ni, forum santai kita ni sebenarnya berlangsung selama 1 jam saja. Jadi sekiranya ada soalan untuk bertanya, boleh tanyakan kepada panel kita secara langsung. Boleh tanyakan kepada panel secara langsung. Sekarang kita boleh buka soalan kepada panel Encik Ghazi ataupun Encik Abdul Walid, ya. Siapa-siapa ada soalan? Penonton kita ada ke di Facebook ni? Saya tak nampak preview di Facebook ni. Saya minta maaf lah. Facebook saya dah kena hack lama dah. Jadi saya tak dapat buka Facebook saya. Jadi ada penonton ke kita di Facebook? Ada, ke tak ada? Ada penonton ya? Okey, ada penonton. Saya minta pelajar-pelajar saya kalau ada ataupun mana-mana kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang ada soalan yang ingin bertanya. Okey, ada soalan panjang ni soalan ni. Soalan kepada Tuan Ghazi dan ahli-ahli panel lain. Seperti yang kita tahu, majoriti masyarakat Malaysia tidak menganggap seni filem sebagai sesuatu yang serius, cuma sebagai hiburan. Dan mungkin sebab itu, kualiti atau nilai filem tempatan agak kurang berbanding dengan Southeast Asian yang lain. Soalan saya, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengangkat cabang seni filem itu sebagai satu yang baik dan serius? Ini soalan ni boleh jawab Encik Ghazi, boleh jawab Encik Abdul Walid, boleh jawab. Bagaimana seni itu boleh nampak satu cabang yang serius? Sebab kita nampak macam tak serius, just for fun, just for entertainment. Tapi bagaimana kita nak nampak filem itu boleh dianggap sebagai satu karya yang serius? Ya, Encik Ghazi, silakan. Kalau kita nak bandingkan dengan negeri-negeri atau negara-negara lain tu pun it's a bit not fair lah, kerana kalau kita bezakan antara Perancis dengan kita, Perancis mempunyai cinema history yang begitu lama compare dengan kita yang agak kalau walaupun 50-60 tahun tapi ia agak baru lagi. Jadi bagi saya apa yang penting adalah pembikin filem tak kisah whether awak bikin filem untuk market audience yang majority, atau awak bikin filem untuk kelompok, atau if you're talking about authorship, you're building your own authorship, tak kisah. Bagi saya yang penting adalah teruskan bikin filem.
atau teruskan berkarya, kerana kita tak nak cakap yang filem-filem yang dibuatkan oleh filem ini adalah sampah, filem ini adalah baik. Semuanya itu sebenarnya tak harus jadi itu, kerana setiap filem itu harus wujud. Kerana dia ada audience dia masing-masing. Cuma apa yang kita boleh buat, kita pelbagaikan karya-karya itu jadi audience boleh memilih. Dan dari situlah pelan-pelan kita dapat meningkatkan mutu kita dari mungkin sebab kita tak boleh salahkan audience kerana mereka hanya didedahkan kepada satu format filem yang berasaskan bisnes. Bila kita berkatakan filem-filem yang berasas bisnes ni, kita katakan filem-filem yang direka untuk pemahaman diorang. Jadi bila diorang tak pilih filem-filem yang alternatif, kita tak boleh salahkan diorang juga kerana diorang tidak tahu tentang kewujudan filem-filem ini. Jadi nasihat saya pada semua adalah untuk membangunkan sinema kita need to be more versatile and we need to be more productive. So all the filmmakers out there continue making film. We create more alternative voices so that our audience can choose from all films that is presented. Okay, sorry saya tertutup mic. Terima kasih soalan yang baik dari saudara ataupun saudari. Saudara ke saudari? Furkan Mahmud. Saudara. Saudara Furkan. Saya pasti itu pelajar Encik Gazi daripada MMU, betul? Lecturer ke MMU. Terima kasih kerana sedia hadir. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi support ataupun sokong kita punya aktiviti dari Rumah Filem. Terima kasih saudara Furqan. Alright, Encik Abdul Walid ada tak sedikit pandangan berkaitan dengan soalan tadi tu? Ada? Okey, kalau ada, dia ada dua keadaan. Sama ada kita nak follow Korea Selatan ataupun kita follow Indonesia. Okey, maksud saya kalau macam Korea Selatan, pembangunan filem dia dibawa oleh orang-orang kaya dekat sana. So orang-orang kaya ni sponsor habis semua benda berkaitan art, and then art dia maju disebabkan oleh duit lah. Itu yang kuasa duit lah kalau di Korea Selatan. Dan dia memang ada satu blueprint yang panjang, kos dia sangat tinggi tetapi pulangan dia sangat-sangat tinggi juga. So itu yang satu cara lah. Cara kedua yang mana saya nampak sesuai untuk Malaysia ialah kita pakai community seperti mana yang dibuat oleh Indonesia. Waktu saya pergi ke Jogja dulu, dia macam ada berlambak community dekat sana. Dan setiap community ini dia buat benda-benda simple je kadang-kadang. Dia buat benda simple macam buat tayangan filem, ataupun dia buat macam merakamkan aktiviti-aktiviti kampung, kemudian orang-orang kampung tengok balik aktiviti tu. Dia tak adalah macam kita fikir komuniti ni terlalu berat, dan benda itu sedikit sebanyak mengubah ataupun membawa hala tuju Rumah Filem seterusnya ke tempat yang macam tu. Sebab rasanya kalau kita macam nak deep sangat, okey boleh, tak ada masalah, tetapi kita sebenarnya kita kehilangan orang-orang yang penting ni tadi. Generasi-generasi yang perlukan satu bentuk penerangan dalam bentuk yang lebih simple. Kita kehilangan orang lah, macam benda yang lebih fun ni. So itu yang saya tengok. Kehilangan dia punya macam agak sedih sikit kat situ Cik Walid bunyi kehilangan. Tapi tak apa. Saya harap ia menjawab soalan saudara Furqan tadi. Kita ada soalan dan ini mungkin soalan yang terakhir dari Encik Abdul Munir. Salam pukul 9.15, tepat-tepat 9.15 malam. Yang manakah lebih penting bagi para panel ketika menghasilkan seni? Seni tersebut dihasilkan untuk penggiat seni tersebut
ataupun seni tersebut dihasilkan kepada audiens. Okey, soalan dia sebenarnya dia nak tanya, adakah kita sebagai pengkarya menghasilkan seni itu untuk kita ataupun untuk audiens? Jadi siapa boleh jawab ni? Cik Gazi atau Cik Walid? Siapa nak jawab soalan ni? Adakah kita hasilkan seni itu untuk audiens ataupun untuk kita? Macam Syok sendiri lah. Adakah yang mana satu sebagai pengkarya lah, macam Cik Gazi sebagai pengkarya, kenapa karya itu dihasilkan? Adakah untuk Cik Gazi ataupun memang Cik Gazi nak hasilkan karya itu memang untuk audiens? Objectively kita nak buat filem tu untuk ditonton. Jadi audience tu tetap ada. Tetapi bagi saya filmmaker tu atau pengkarya tu harus try to find his voice, dan melalui finding his voice ini kita dah dapat tahu objektif pengkarya itu. Bagi saya lah, saya tak boleh menjawabkan kepada secara umum, tapi bagi saya audience saya bukan pada zaman sekarang. Saya mungkin lebih minat kepada filem-filem yang berbentuk antara naratif dan dokumentari. Dan saya ingin filem-filem saya digunakan 100 tahun akan datang, di mana para penonton atau pengkaji-pengkaji dapat melihat bagaimana 100 tahun yang sebelumnya, bagaimana kita cara kita hidup, cara kita bertutur, cara kita berjalan, agak itu berbeza kan. Jadi bagi saya audience saya, mungkin saya bukan saya kata kurang berminat, tapi objektif saya agak clear. Saya ingin audience, I'm always looking for audience for my film, and my audience are always 100 years from now. Dan dengan harap-harap filem-filem saya dapat dipelajari lah. So I come from a very anthropological perspective of how my film should be. Yes, saya faham tu. Bagi saya faham tentang penjelasan yang cuba disampaikan oleh Encik Gazi itu tadi. Sebab apa saja yang kita hasilkan kadang-kadang bukannya untuk difahami oleh generasi yang sekarang. Mungkin generasi yang 100 tahun akan datang memerlukan atau ingin melihat, menonton apa yang berlaku sekarang. Jadi bila kita hasilkan karya itu pada hari ini, generasi akan datang dapat menonton filem tersebut dan dapat merasai apa yang berlaku pada hari ini oleh generasi-generasi akan datang. Jadi objektif Encik Gazi itu tadi jelas. Dia menghasilkan filem ataupun dia menghasilkan sesuatu karya itu bukan sahaja untuk yang ada generasi sekarang, tetapi dia mengharap supaya 100 tahun akan datang filem dia itu akan jadi satu bahan rujukan. Betul? Ya? Jadi satu bahan rujukan. Jadi saya pun agak bersetuju. Memang amat bersetuju dengan pandangan tersebut kerana kita ambil contoh sebagai filem P. Ramlee ya. Filem P. Ramlee memang hidup sampai sekarang. Bukannya 100 tahun, saya rasa dah lebih 100 tahun mungkin. Mungkinlah saya tak berapa nak kira matematik kan. Belum lagi. Belum lagi kan, tapi mungkin akan sampai 100 tahun sebab dari generasi ke generasi kita masih nak menonton filem arahan P. Ramlee, tapi di sini kita bukannya nak mempertikaikan sesuatu, tetapi sebenarnya selepas P. Ramlee ada lagi the next P. Ramlee. Who is the next P. Ramlee? Itu sebenarnya ada lagi, cuma kita tidak diketengahkan dengan perkara itu secara secara selalu, secara serius. Jadi that's very interesting, Encik yang when you talk about P. Ramlee, like kita tengok filem-filemnya, antara satu filemnya Antara Dua Darjat. Yes. Filem itu sampai sekarang it's still relevant walaupun filem tu dah 40-50 tahun. Kita mempunyai macam sistem kas yang tetap ada di serantauan our region. So I think that a lot of time it's always about universal theme yang dapat make sure that even bukan orang sekarang tetapi orang 100 yang tahun akan datang pun dapat memahaminya. Ya, betul. Saya setuju. Yalah,
Itulah dia yang kita katakan tadi tentang the universal of emotion dan universal of identity kan. Encik Walid, ada apa-apa sepatah dua kata untuk disampaikan sebelum kita tamatkan forum kita pada malam ini untuk siri pertama iaitu seni dan identiti? Silakan Walid. Okey. Okey, so rasanya soalan tu tadi sudah dijawab oleh siapa nama Ghazi. Cik, ya. Ghazi. So untuk part saya rasa macam kita perlu buat lagi lah seni dan aktiviti punya benda ni, macam Sini Forum punya discussion, dan kita belum decide lagi sama ada seni forum ini akan lebih panjangnya, mungkin lebih daripada 4 siri ataupun sebagainya. Tapi setakat ni yang kita bincangkan is kita akan ada 4 siri lah, yang mana dalam 4 siri tu kita akan bincang banyak perkara. Dan untuk semua saya kalau free tu boleh lah follow kita punya Facebook, Instagram, dan juga boleh juga Sini Forum ialah satu ruang ataupun platform yang kita akan bina, dan mungkin orang masih tak jelas macam mana Sini Forum bergerak, tetapi benda tu nanti bila sampai satu peringkat you akan faham, okey Sini Forum ni format dia macam ni, dan saya memang sengaja tak nak beritahu format Sini Forum untuk awal ni supaya orang dapat belajar ataupun orang dapat memahami Sini Forum ini dengan lebih bertenang lah supaya tak ada banyak sangat pemikiran yang nanti. Okay, boleh like Sini Forum dan juga Rumah Filem, dan boleh follow kita punya Instagram kalau untuk part saya. Okay, saya rasa masa mencemburui kita. Jadi siapa yang berminat untuk join lagi Sini Forum yang akan datang, boleh follow lah Facebook kita ataupun Instagram kita iaitu Rumah Filem. You all boleh search dekat sana dan boleh follow dan like untuk mengetahui tentang info-info lebih lanjut dan info-info yang akan datang tentang aktiviti Sini Forum ini. Sini Forum, SINIFORUM. Dia sebenarnya perkataannya hasilnya datang dari bahasa Sarawak, Sini. Sini itu maksudnya di mana, forum itu di mana. Jadi Sini Forum itu maksudnya di mana forum itu. So di Rumah Filem. Ataupun maksudnya boleh juga difahami dengan Sini Forum. Sini Forum. Sini ada forum, sini. So macam heal, macam like healing someone, healing somebody. Sini Forum. Forum di sini. Jadi itu maksudnya. Kita ambil dari perkataan yang singkat dan mudah dan senang difahami oleh semua masyarakat. Dan saya harap forum ini dapat memberi sedikit orang kata manfaat kepada penonton yang hadir pada malam ini, walaupun saya tak pasti berapa ramai view kita yang ada di Facebook, tapi sedikit sebanyak saya harap dia dapat memberi sedikit ilmu dan juga sedikit manfaat kepada penonton yang hadir. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang mana yang membantu ataupun yang mana yang sudi hadir pada malam ini dan sudi menyokong orang kata inisiatif daripada Rumah Filem. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ghazi kerana meluangkan masa bersama kami 1 jam setengah, lebih kurang 1 jam setengah bersama Rumah Filem. Minta maaf kami ambil masa Encik Ghazi. Masa itu emas tapi kita tak dapat nak balas dengan emas. Jadi saya harap hanya doa dan pahala je lah yang kita dapat balas kepada saudara atau Encik Ghazi. Dan sebab ilmu itu dia akan berterusan kan sampai kita mati. Jadi saya harap apa yang kita terima hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ghazi dan dia memberi manfaat kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi Encik Walid boleh kita tutup tirai pada malam ini, dan kalau Encik Ghazi ada apa-apa yang nak cakap sedikit sepatah dua kata sebelum kita tutup forum kita pada malam ini. Ada apa-apa sepatah dua kata? Definitely, thank you so much for inviting me, dan saya percaya dengan Rumah Filem dan teruskan perjuangan Rumah Filem.
Terima kasih banyak. Encik Walid, kalau ada apa-apa yang nak dikatakan sepatah dua kata ataupun boleh kita terus tutup tirai kita pada malam ini. Encik Walid, minta maaf sebab technical, ada sedikit technical error sebab panel kita berada di luar kawasan di luar kawasan ni internet sebab dia berada di kampung kan, jadi saya pun kadang-kadang lag juga di sini, connection agak slow, jadi kami minta maaf. Kita akan tingkatkan lagi prestasi pencapaian internet kita yang di masa yang akan datang lah, kami berharap begitu. Jadi kamu orang ataupun semua yang ada berada dalam live Facebook kita ni, kalau boleh war-warkanlah selepas ni. Kita akan ada series kedua, tapi masa tu akan ditentukanlah tarikhnya nanti di dalam social media kami. Kita akan update bila masa yang kita akan buat untuk siri yang kedua, dan tajuk pun akan berbeza. Mungkin tajuk tu nanti kita akan bagi tahulah nanti di masa yang akan datang nanti. Okey, Encik Walid, terima kasih semua. Terima kasih saudara Chong Lee. Thank you so much yang hadir. Thank you. Terima kasih kawan, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Umar, terima kasih banyak. You all boleh berkenalan antara satu sama lain. Farhan, terima kasih Farahin. Ya Allah, ini semua saya merindui kalian semua yang berada di sana. InsyaAllah kita ada jodoh nanti, ada rezeki kita jumpa lagi, ada jodoh, ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Kita akan jumpa lagi di series yang kedua Rumah Filem. Tapi tak pasti bila, tapi nantilah kita akan update di social media. Korang keep on update dengan social media kami. Kalau belum follow, sila follow. Siapa yang belum follow Encik Ghazi, boleh follow Encik Ghazi di Facebook dia. Encik Walid juga. Alright. So saya rasa setakat ini saja. Genaplah 9.30. Memang cun masa kita yang kita tetapkan. Jadi terima kasih semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum kepada semua. Jadi lepas ni lepak minum mana? PKP, minta maaf.